Adakah benar Sabah kini menjadi lubuk kekayaan untuk kroni politik? Bekas pegawai Anwar Ibrahim dikaitkan dengan syarikat yang dapat lesen teroka mineral berskala besar di hutan simpan Kalabakan. Tetapi GLC Sabah pula menafikan kenyataan ini. Apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir ini? Skandal rasuah, jet pribadi, percutian mewah, lesen diteroka semula selepas dibatalkan. Semua ini ibarat skrip drama politik paling panas pada tahun ini, tahun 2025. Jadi janganlah kita lambat-lambat lagi, mari kita bongkar satu persatu. Salam sejahtera semua, selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kontroversi mengenai pemberian lesen penerokaan mineral di Sabah kembali mencuri tumpuan apabila syarikat milik kerajaan negeri Sabah Mineral Management Sdn Bhd ataupun SMM tampil menafikan bahawa mana-mana syarikat yang berkait dengan bekas pegawai kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diberikan lesen tersebut. CEO SMM Natasha Sim dalam satu kenyataan kepada Malaysia kini menegaskan bahawa berdasarkan rekod syarikat itu, tiada entiti yang dimiliki ataupun berkaitan dengan Farshah Wafa Salvador menerima sebarang lesen penerokaan di Sabah. Penafian ini secara langsung merujuk kepada dua syarikat yang dikaitkan dengan Farshah, yaitu Bumi Surya Sdn Bhd dan juga Borneo Bumi Sdn Bhd. Menurut Natasha, SMM sendiri tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan lesen, menjelaskan bahwa agensi tersebut tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran kebenaran operasi penerokaan. Namun penafian ini dibuat susulan laporan Malaysia Now yang mendakwa Bumi Surya Sdn Bhd telah diberi lesen untuk meneroka kawasan seluas 70.000 hektar, yaitu hampir 3 kali ganda keluasan Kuala Lumpur. Kawasan yang didakwa itu berada di kawasan hutan simpan Kalabakan dan juga Gunung Rara, berhampiran sempadan Kalimantan, Indonesia. Lebih menarik, dokumen yang didedahkan oleh Malaysia Now menunjukkan bahwa lesen tersebut sebenarnya telah dibatalkan pada awal tahun 2024. Tetapi kemudiannya diberikan semula hanya 2 minggu selepas Farhash dan seorang rakan niaga menyertai Bumi Surya. Berdasarkan semakan rekod rasmi oleh Malaysia kini, Bumi Surya kini dimiliki oleh Borneo Bumi yang dimiliki pula oleh Farhash Wafa Salvador dan Aminuddin Mustafa. Kedua-duanya juga disenaraikan sebagai pengarah dalam kedua-dua syarikat ini. Buat masa ini, Farhash masih belum memberi sebarang komen terhadap dakwaan berkenaan, meskipun usaha sedang dilakukan untuk menghubunginya. Sebagai rekod, Farhash pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Anwar sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Peranan ini tentunya menimbulkan persoalan besar apabila dia kini dikaitkan dengan perolehan semula lesen penerokaan sumber mineral yang sangat lumayan. Namun, isu ini tidak terhenti di situ. Lesen penerokaan di Sabah menjadi topik hangat selepas tularnya viralnya sebuah video yang memaparkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri, termasuklah Menteri Negeri Sabah, didakwa sedang berbincang mengenai urusan rasuah berkaitan dengan lesen mineral bersama seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Skandal tersebut akhirnya membawa kepada pertuduhan rasuah di mahkamah. Dua ahli politik Sabah, pembantu Menteri Andi Suryandi Bandi dan pengerusi Khazanah Sabah Yusof Yaakob kini menghadapi pertuduhan menerima rasuah berjumlah 350.000 daripada Tay, manakala Tay sendiri dituduh atas kesalahan memberikan suapan. Dalam satu lagi lapisan kontroversi, CEO SMM sendiri, Natasha Sim, tidak terlepas daripada tuduhan. Viral, sekeping gambar menunjukkan beliau bersama setiausaha syarikat SMM, Nancy Chong, dan seorang tycoon balak Sabah, Albert Lim, berada di sisi jet pribadi yang dikatakan milik seorang hartawan arang batu dari Indonesia. Lebih mencurigakan,
Ini bukanlah kali pertama Natasha Sim disebut dalam kontroversi. Sebelum ini, bekas CEO SMM John T. Eng Gi-hon mendakwa bahwa Sim dan suaminya menyertai sebuah percutian mewah bernilai Rp400.000 yang ditaja sepenuhnya oleh pihak berkepentingan. Walaupun dakwaan itu dinafikan oleh Natasha Sim, gambar percutian tersebut masih lagi belum diperjelaskan secara tuntas sehinggalah kini membangkitkan tanda tanya dalam kalangan rakyat Sabah dan juga pengkritik politik. Kini persoalannya, jika benar tiada syarikat berkaitan Farhash diberikan lesen, bagaimana dokumen rasmi dan struktur pemilikan menunjukkan sebaliknya? Bagaimana lesen yang dibatalkan boleh hidup semula selepas 2 minggu penyertaan Farhash ke dalam syarikat berkenaan? Adakah ini satu kebetulan atau wujud campur tangan politik dalam industri penerokaan mineral Sabah yang bernilai berbilion-bilion ringgit? Adakah SMM sekadar boneka kepada kuasa politik lebih besar yang mengatur semua ini di belakang tabir? Dan jika benar lesen tidak dikeluarkan oleh SMM, maka siapakah yang mempunyai kuasa mutlak untuk meluluskan kawasan penerokaan sebesar 70.000 hektar? Lebih membimbangkan, kenapa CEO SMM sendiri dilihat begitu rapat dengan pemain industri besar seperti Albert Lin? Dan adakah percutian mewah yang didakwa bernilai Rp400.000 itu mempunyai kaitan dengan rundingan lesen atau kepentingan ekonomi lain? Rakyat Sabah dan seluruh rakyat Malaysia berhak tahu. Adakah kekayaan bumi Sabah sedang diagihkan sesuka hati kepada elit politik dan juga kroni? Atau ini semua hanyalah salah faham yang dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan? Nah, jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah ini satu lagi kisah kronisme dan rasuah yang coba ditutup dengan penafian separuh masak? Atau sekadar mainan persepsi menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir? Coba tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah karena kami mahu dengar suara rakyat Sabah dan juga seluruh Malaysia. Dan kalau Anda rasa pendedahan ini penting, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini agar lebih ramai yang dapat membuka mata mereka. Di channel ini, Currents VMY, kami tidak gentar soal kebenaran. Kita akan terus bongkar apa yang tersorok, walau siapapun di sebaliknya. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.